Baik, malam ni insyaAllah kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama sekali, Muhyiddin desak Anwar dan Zahid letak jawatan. So, apa respons kita terhadap perkara tersebut? UMNO dikatakan ditolak di banyak kawasan Melayu. Apa UMNO perlu belajar dalam perkara ini? Kemudian muda digesa agar pimpinan dirombak. Dan juga ada desakan daripada UMNO untuk merombak pimpinan di dalam UMNO. Baik, kita akan baca perkara itu sebentar lagi. Tadi saya baca kat mana? Idris Yusof kan cakap. Okay. Baik. Sebelum itu, mari saya nak bawa dulu berkenaan dengan apa yang disebut oleh muda. Baca berkenaan apa yang disebut oleh muda. Ahli muda gesa pimpinan parti untuk ganti kepimpinan. Seorang ahli parti muda menggesa pimpinan parti bagi menggantikan kepimpinan sedia ada. Gesaan itu hadir selepas siri kekalahan muda dalam pilihan raya bermula dengan pilihan raya negeri Johor 2022, pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri yang berakhir baru-baru ini. Seorang ahli parti muda menggesa pimpinan parti bagi menggantikan kepimpinan sedia ada. Gesaan itu hadir setelah siri kekalahan muda dalam pilihan raya bermula dengan Johor, PRU dan pilihan raya negeri berakhir baru-baru ini. Daniel Jafri menegaskan bahawa ahli jawatankuasa eksekutif pusat JKEP lantikan muda gagal dan hanya menjadikan parti mereka regresif. Dia juga mendakwa pendirian dan keputusan muda tidak ditentukan secara telus dan dibuat tanpa mengambil kira pandangan atau pelibatan akal umum. Pelantikan JKEP tanpa pemilihan parti yang diamalkan kini tidak menghormati hak demokratik ahli dan tidak sejajar dengan asas perubahan muda, iaitu perwakilan demokratik. Oleh itu, pemilihan parti ini perlu dijalankan bagi memastikan kepimpinan muda yang berwibawa dan berintegriti dapat dipilih secara demokratik, katanya. Muda kalah di semua kerusi yang ditandingi di 6 PRN Sabtu lalu dengan semua 19 calon di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu hilang deposit. Dalam tempoh berkenaan tu saya kata itu, kalau tak hilang deposit tu pun dah kira cantik dah. Ni dah kira deposit. Dalam tempoh berkenaan, calon tunggal parti itu di Terengganu, Ketua Penerangan Muda Lokman Long berkata dia akan meletak jawatan sekiranya kehilangan wang deposit untuk kerusi bandar. Pada pilihan raya Johor, hanya satu daripada 7 calon yang menang, iaitu Timbalan Presiden Muda Amira yang memenangi kerusi Puteri Wangsa. Pada PRU ke-15, Syed Saddiq mengekalkan kerusi di Muar, manakala 5 lagi calon tewas. Sementara itu, dalam satu langkah mengejutkan, Daniel menggesa parti itu memperbagi hubungan dengan Pakatan Harapan. Dia menyatakan bahawa muda harus menghentikan serangan terhadap kerajaan perpaduan dengan mengatakan bahawa PH harus dilihat sebagai sahabat dan bukannya musuh. Oktober lalu, muda menyertai parti raya dengan PH untuk PRU 15. Baik. Komen saya tentang perkara muda ni, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kalau siapa yang ikut live saya, dia tahulah saya komen tentang muda ni. Saya kata parti muda ni takkan ke mana. Itu komen awal saya dulu. Bagi saya, Syed Saddiq terlalu cetek ilmunya di dalam politik, terlalu cetek pengalamannya di dalam politik untuk menubuhkan parti politik. Ceteknya pengalaman Syed Saddiq di dalam politik ni berada di dalam parti politik yang macam yang satu bersatu lah. Pun bagi saya dah cetek, ini kan pula nak buat parti politik lagilah cetek. Pasukan-pasukan yang ada di dalam tim Syed Saddiq pun saya tak pernah dengar mereka berada di dalam politik sebelum ini, melainkan mereka anak muda yang ada pelajaran. Itu saja. Dek, saya nak cerita. Nak ceritalah, bukan nak bunyi sombong. Abang ni, nak ceritalah. Walaupun rupa sememeh macam ni, kata orang kata, ijazah overseas baik. Belajar kat UK ni. Yang undang-undang kat UK. Tetapi kita pun faham bahawa walaupun kita belajar tinggi, tidak bermakna daripada segi pengalaman kita lebih tinggi daripada orang berpengalaman. Sebab pengalaman ini adalah sesuatu yang kita kena hadapi dan melalui proses masa. Apa yang Syed Saddiq dapat, macam mana dia boleh jadi Menteri Belia dan Sukan pada zaman Pakatan Harapan pemerintah? Reason being sebab dia bersama dengan Atok je. Kan, dia bersama dengan Atok pada waktu, saya ingat lagi tahun 2017, dia pada masa itu kononnya seorang juara debat, hebat dalam perdebatan, menang. Kemudian mungkin tak menang lah, tapi maksudnya hebat. Diambil oleh Atok untuk golongan muda, anak muda, bawa ke dalam kabinet.
bawa ke dalam kepimpinan, menang, bertanding menang pada masa itu, letaklah siapa pun sebenarnya dekat Muar tu menang je. Memang rakyat nak berubah. So bila dah menang, lepas dah menang tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Terus dilantik jadi menteri. Oh, bila dah jadi menteri, rasa diri hebat lah. Rasa diri dah tinggi dah. Rasa diri macam dah kira boleh pergi jauh lah. Tuan-tuan, bagi saya politik is an art. Politik bukan sains, tuan-tuan. Kita boleh belajar political science. Yang itu sains dalam memahami terma-terma politik, sejarah-sejarah politik. Tetapi politik is an art. Politik ini bagaimana kita berinteraksi, memahami manusia. Saya berjumpa ramai orang dalam journey saya di 2 minggu ni. Berbagai jenis orang saya jumpa. Kan? So daripada perjumpaan tersebut, dan sebelum ini pun kita tahu, saya selalu cakap macam ni dengan jentera saya. Sebenarnya politik ni ialah pertama kita kena faham, kita dalam politik ni kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang. So bagaimana seni kita nak bermain dengan perasaan orang, bukan memainkan, maksudnya berinteraksi dengan perasaan orang supaya kita tak menyakitkan hati dia, dalam masa yang sama dia puas hati dengan kita. Yang itu yang sangat sukar sebenarnya. Sangat sukar, dan tak ramai ahli politik tahu bagaimana nak bermain dengan perkara itu. Sebab itu ada pemimpin mula-mula masa dia perlukan kita, pijak bumi tak jejak. Dia punya cium tangan kita tu, tolonglah saya, tolonglah. Tapi bila dah menang, dah pegang jawatan, pandang muka kita pun tidak. WhatsApp tak reply, call pun tak jawab. Itu isu. Kan, itu masalah. Kan, kita bukan call, WhatsApp reply dan minta duit kat dia, tak hadap duit dia. Tapi ada benda yang kita nak bincangkan untuk memajukan lagi parti kita dengan lebih jauh, kita kata. Tapi balik kepada cerita muda tadi, bagi saya, muda tidak ada pengalaman dalam politik pun. Kalau saya nampaklah budak-budak muda ni, budak-budak yang seronok. Saya tengok pengumuman dia, mereka orang yang seronok. Tapi bagi saya, level mereka mungkin level NGO boleh lah. Level orang kata apa, buat-buat program untuk anak-anak muda boleh. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Idea paling bangang saya sedik apa? Buat undi 18. Itu idea paling bangang. Akhirnya yang kena siapa? Kena kat kita. Kan? Kena kat kita. Tolong tuan-tuan, beli produk kat luar. Saya kena promote, saya kena ni. Tak apalah, saya delete lah produk ni dulu. Saya kena remove dulu. Saya tak promote, dia marah. Macam mana kau tahu tak promote? Tadi promote. Okay, saya dah buat. Baik. So akhirnya kita kata, balik kepada cerita muda tadi, dia orang bolehlah kata seronok nak berorganisasi, tak ada masalah, nak berorganisasi tak ada masalah. Tetapi mereka sendiri tak memahami dinamika politik itu bagaimana. Cerita politik ni tuan. Sebab itu ada orang datang jumpa saya, Iswandi, jom kita buat parti politik sendiri. Saya kata, kau ingat buat parti politik sendiri ni macam kau buat apa? Kota Canai ke? Macam kau nak buat pasukan bola sepak ke? Pasukan bola sepak pun dia ada dia punya kaedah dia. Kan? Bola sepak nak main petang-petang boleh lah. Kan? Tapi parti politik ni bukan semudah yang kita sangka. Ya, nak tubuh parti politik bukan susah pun. Beli mana parti politik yang dormant, kan? Kita beli je, cari jumpa owner dia, beli, tukar dia punya leadership, kita jadi ada wujudlah parti politik. Tetapi parti politik itu gagasan dia nak bina itu bukan satu yang benda yang mudah. Ini yang saya akan bawa point saya seterusnya berkenaan dengan UMNO sebentar lagi. So balik kepada cerita muda tadi, akhirnya kita kata dia bawa undi 18, yang kena pada siapa tuan-tuan? Pada kita. Ya, untung dia kata, untung pada masa itu, kalau dia bersatu sekarang ini, untung pada dia lah. Tetapi akhirnya kita kata ruginya pada kita. Saya bagi contoh tuan-tuan, dekat gurun. Kenapa undi muda tu pergi kepada PAS? Bukan sebab undi muda tu pergi kepada PAS sebab anak muda suka PAS, bukan. Ini saya cerita di Gurun, PRU 14, keputusan Dun Gurun, PH 10,000 undi, BN 5,000 undi, 5,000 plus, PH 10,000 plus. Masa itu PAS 5,000 je undi dia. Masuk PRU ke-15, PH 10,000 undi, BN 5,000 undi, kekal. Ni kita berdasarkan kepada pecahan Dun. Pihak PAS, PN pada masa itu, PAS 14,000 undi.
Bermakna pertambahan undi baru, pertambahan undi muda, dia tak pergi kepada PH, dia tak pergi kepada UMNO, dia pergi kepada PN. Kenapa? Satu sebab paling utama, pada masa itu PRU 15, sebelum PRU 15, bersatu PAS spend jutaan ringgit untuk TikTok dan social media yang lain. Satu video yang baru-baru ini mereka spend 20,000 just to promote one video. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan nampak iklan-iklan, apa orang kata, iklan-iklan Perikatan Nasional. Saya tengok malam tadi live saya sendiri. Sebelum start live saya, Perikatan Nasional dulu dia punya iklan. Kan? So dia spend money on that. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Itu adalah usaha mereka nak menang pilihan raya terpulang. Tetapi they spend a lot. Saya bagi tahu ada seorang, at least seorang lah yang saya kenal, beli view, tuan-tuan. View ni sekarang ni tuan-tuan tengok 2.2k kan. Saya punya YouTube, Facebook 6,400. Ni 2.2k. Yang ni organik, saya tak beli. Tapi ada orang tu 10,000, 15,000, 20,000 yang tu beli. Alah, kau timbang lah. Tak, tuan-tuan nak tahu macam mana nak beli? Saya tahu. Tapi saya tak beli je. Sebab apa? Apa saya nak beli? Saya boleh bina organik. Nak tahu dia beli ke tak beli, lepas PRU, lepas PRN tengok view dia berapa. Kalau view dia 2,000, 3,000 itu normal. Macam Yani malam ni, Abah dia dengan Lokman Adam tadi, dia live 3.2k. Itu normal lah. Itu view yang normal kita kata. Now, ada tak orang yang dapat belas-belas ribu view? Ada. Bukan saya tak menafikan, ada. Saya tak menafikan benda itu. Tetapi dalam politik, 2, 3, 4 ribu view tu normal bagi influencer atau content creator macam kami ni. Itu normal. Tetapi kalau tiap malam belas-belas ribu tu, tak normal. Itu pelik. Sebab di Malaysia ni kita bukan macam Indonesia tu. Indonesia betul. Sebab penduduk dia 300 juta. Kita kat Malaysia ni tekat 30 juta. Yang minat dengan politik ni tak ramai. Yang minat dengan politik ni ambillah 10% je. Kan? 10% tu bagi saya ramai lah tu. Mungkin 2-3% je betul-betul komit dengan politik ni lah. Yang majoriti tak minat pun dengan politik ni. Bukan dia kata tak nak politik, tapi memang dia tak apa orang kata, tak ambil cakna sangat dengan politik ni. Baik.